الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأكمل لنا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أكرم الأكرمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumaat yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala suruhan Allah dan berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Bersama-samalah kita mengeratkan lagi hubungan baik dan memperkukuhkan tali silaturahim bersama keluarga, jiran tetangga dan sahabat handal. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana yang telah kita maklumi, Islam sangat mengutamakan cara hidup yang sejahtera dan aman di kalangan umatnya. Islam juga menggalakkan agar hidup kita sentiasa bersatu padu dan berusaha untuk mengelakkan sebarang bentuk perpecahan, sama ada dalam keluarga kita, di kalangan masyarakat kita dan juga sesama jiran tetangga kita. Oleh itu, pada hari ini marilah sama-sama kita menyingkap maksud jiran di dalam menurut agama Islam, iaitu jiran ialah mereka yang tinggal serumah dengan kita atau yang hidup berdekatan dengan rumah kita. Juga ditakrifkan sebagai jiran ialah mereka yang tinggal dalam lingkungan 40 buah rumah daripada rumah kita. Dan Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam telah menggariskan bahawa dalam kehidupan berjiran terdapat hak dan tanggungjawab yang mesti dikongsi bersama dengan jiran kita bagi ditunaikan terhadap jiran tetangga kita. Mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, terdapat beberapa hak dan tanggungjawab yang perlu kita tunaikan dan perlu kita penuhi kepada setiap jiran, setiap umat Islam yang bergelar jiran. Itu yang pertama, kita dituntut untuk memberi salam kepada jiran kita. Yang kedua, kita dianjurkan untuk menziarahi jiran kita yang sakit dan juga mengucapkan takziah kepada jiran kita yang ditimpa musibah ataupun yang ditimpa kematian. Yang ketiga, kita juga disarankan untuk mengelak daripada berkala hal-hal peribadi yang boleh menyentuh sensitiviti jiran kita. Yang kelima, kita juga digalakkan untuk menutup keaiban yang berlaku pada jiran. Yang keenam, sentiasa bersikap lemah lembut terhadap anak-anak jiran kita. Yang ketujuh, sentiasa membantu jiran apabila kita mendapat tahu bahawa jiran kita ditimpa kesusahan. Yang ke-8, tidak menyakiti dan tidak menyusahkan jiran. Yang ke-9, mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kata-kata orang yang cuba memburuk-burukkan jiran kita. Muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Maksudnya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Berdasarkan kepada hadis tersebut, jelas kepada kita bahawa Islam amat menghendaki agar setiap umatnya melakukan kebaikan kepada jirannya tanpa mengira bangsa maupun agama. Apatah lagi dalam negara kita Malaysia ini, masyarakat kita berbilang bangsa dan berbagai agama. Maka sudah pasti kita memerlukan kesefahaman yang amat kukuh dalam segenap sudut dan keadaan. Amalan hormat menghormati, saling membantu dan bertolak ansur sesama jiran akan dapat menjadikan kehidupan masyarakat kita lebih harmoni dan sejahtera. Hakikatnya, bagaimana kita menjaga diri kita, begitu jugalah kita dianjurkan supaya menjaga jiran kita. Ini kerana jiran merupakan orang yang paling hampir dan mudah memberikan bantuan kepada kita di saat kita memerlukan. Oleh itu, sekiranya jiran menghadapi kesusahan dan memerlukan pertolongan, maka hendaklah kita berusaha sedaya upaya untuk membantunya. Setiap pertelingkahan yang melibatkan jiran janganlah dibesar-besarkan, tetapi hendaklah diajak berbincang dengan hati yang terbuka. Seumpama sebuah keluarga yang berkasih sayang, begitu juga dengan pertelingkahan yang berlaku di kalangan anak-anak jiran tetangga kita, sewajibnya diselesaikan dengan cara yang paling baik, sebagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita dengan penuh kebijaksanaan. Dengan cara ini, kesatuan hati akan terbina dan sikap hormat menghormati sesama jiran tetangga akan terbina. Saudara sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedari bahawa perbezaan suasana masyarakat di negara kita, sikap peribadi yang berlainan dan kepelbagaian budaya, agama dan bangsa kadang-kadang menyebabkan berlakunya perselisihan dan kecederaan pendapat. Terdapat juga jiran-jiran yang tidak baik akhlak dan kelakuan mereka. Sifat-sifat buruk seringkali muncul bagi menurunkan suasana ketenangan hidup berjiran, seumpama suka menyakiti dan memburuk-burukkan jiran, hasad dengki, iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki oleh sesetengah jiran, dan kadang-kadang sehingga tercetusnya perbalahan dan permusuhan yang berlarutan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan peringatan dan amaran yang keras terhadap mereka yang amat suka mengganggu dan menyakiti orang lain, termasuklah jiran mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Maksudnya, sesiapa yang mengganggu serta menyakiti lelaki yang beriman dan wanita yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak menepati kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Maksudnya, tidak akan masuk syurga mereka yang menyebabkan jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Riwayat Al-Imam Muslim. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, bila mana berlaku permasalahan yang timbul daripada jiran yang tidak baik akhlaknya, maka hendaklah seseorang itu bersabar dan menanganinya dengan sangat bijaksana, berunding dengan cara lemah lembut, di samping memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang berguna. Semoga jiran berkenaan kembali ke pangkal jalan dan memperbaiki tingkah lakunya. Dan jemaat yang dikasihi Allah sekalian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia di dunia ini untuk hidup bersendirian. Bahkan kita memerlukan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat hanya akan dapat dicapai bermula dengan kehidupan berjiran. Oleh itu, marilah tuan-tuan kita sama-sama berusaha mengukuhkan kehidupan berjiran dengan mengikuti lunas-lunas yang dikehendaki oleh Islam.
InsyaAllah dengan usaha murni tersebut, masyarakat kita bakal mewujudkan kehidupan berjiran yang aman dan sejahtera, bahagia dan bersatu padu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang bermaksud, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. An-Nisa ayat 36. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنوبنا ونستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على آلائه ونعمائه. معاشر المسلمين حفظكم الله. Saya menasihati diri saya sendiri dan sidang jemaah sekalian agar kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melaksanakan segala suruhannya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita terus dibimbing olehnya, dikurniakan rahmat dan inayah serta dimasukkan kita ke dalam jannah di akhirat kelak. Dan jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya sesiapa yang mengikuti jalan kebaikan, dia pasti akan beroleh kemenangan dan kejayaan. Juga sebaliknya pula, sesiapa yang mengikuti jalan kejahatan, dia akan sesat dan binasa. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kedua-dua jalan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهديناه النجدين. Yang bermaksud, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, sama ada sekecil-kecilnya maupun sebesar-besarnya,
Semula itu akan dibentang di hadapan kita dan dibawa kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang bermaksud, maka barang siapa berbuat kebajikan sekalipun seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sekalipun seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh hormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المستفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطان أهل الظاهرة سلطان الترنجل، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون